Sehingga September 2023, jumlah sahabat usahawan amanah ikhtiar Malaysia AIM di Melaka adalah seramai 6,047 orang dengan melibatkan pembiayaan berjumlah 40 juta ringgit. Secara umumnya, kenaikan kos sara hidup dan harga barangan memberi kesan kepada perkembangan perniagaan terutama melibatkan usahawan mikro dan informal termasuk usahawan sahabat AIM. Dalam hubungan ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui AIM sentiasa membantu usahawan yang terjejas melalui langkah-langkah seperti berikut. 1. Menyediakan bantuan pinjaman kewangan melalui skim pembiayaan ikhtiar di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia kepada usahawan mikro dan informal. 2. Menggalakkan penglibatan usahawan mikro dan informal dalam program-program anjuran KUSKOP dan agensi-agensi di bawahnya seperti program Hari Penjaja dan Peniaga Kecil, program Mini Carnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil dan program jualan madani koperasi. Dan ketiga, menggalakkan usahawan mikro dan informal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pengurusan perniagaan dan kewangan melalui kerjasama dengan Institut Keusahawan Negara INSCAN. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan. Yang Muhammad, bagi peluang dengan itu. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kejadian bencana alam, sakit, kemalangan yang menyebabkan sahabat usaha niaga mikro akan terjejas dan yang paling penting proses pembayaran balik tidak dapat dijalankan. Soalannya, sejauh manakah kelestarian dana IM kekal teguh dan keperitan sahabat IM dapat dipelihara dan dilindungi? Apakah strategi yang dijalankan untuk melindungi mereka? Terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, Kementerian membantu pembangunan keusahawan termasuk sahabat-sahabat AIM melalui latihan, bimbingan, bantuan dana sama ada melalui geran ataupun pembiayaan dan juga mencari jalan untuk memperluaskan pasaran ekosistem untuk menjual hasil barangan sahabat AIM dan juga usahawan-usahawan. Jadi apa juga cabaran dihadapi oleh usahawan itu akan diuruskan ataupun seperti sama ada kesan PKP COVID ataupun kesan banjir, apa juga cabaran yang dihadapi oleh usahawan, Kementerian akan membantu menggunakan kaedah-kaedah yang saya telah katakan tadi. Jadi apabila ada sesuatu keadaan seperti ini, Kementerian akan membantu untuk membimbing mereka semula melalui INSCAN supaya mereka boleh mengurus dana aliran tunai mereka ataupun sebagai contoh kalau mereka adalah peniaga makanan F&B, kita INSCAN akan membantu mereka untuk menengok semula macam keuntungan menu dan memberi mereka coaching seperti Bumi Putra Business Coaching IBBC. Ini adalah kaedah yang digunakan oleh kementerian untuk membantu usahawan-usahawan termasuk sahabat AIM. Dan secara tambahan Tan Sri, saya ingin memaklumkan bahawa AIM telah menerima bantuan untuk pada tahun 2015 yang terakhir sekali untuk dana pembiayaan dan pakej rangsangan pasca banjir dan tiada sebarang dana tambahan yang diberikan AIM kecuali yang diterima pada tahun 2015. Pada tahun ini sahaja selepas tahun 2011 AIM
diperuntukkan satu dana di bawah bajet iaitu 100 juta. Itu pun dana pembiayaan. Jadi dalam keadaan suasana ini kita menggunakan kaedah-kaedah yang sedia ada seperti bimbingan, latihan dan pembiayaan untuk membantu sahabat-sahabat AIM. Sekian, terima kasih. Ya, sila Yang Hormat Puan Rita Sarip. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan tambahan saya adalah saya perhatikan bahawa AIM diperuntukkan dana sebanyak 100 juta ringgit untuk bajet tahun hadapan untuk membantu golongan sasaran iaitu kaum wanita miskin untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan. Saya perhatikan bahawa faedah yang dikenakan adalah di antara 8 sehingga 10%. Jadi bila dibandingkan dengan faedah yang dikenakan oleh institusi pinjaman yang lain yang ada juga diberikan dana di bawah skim microkredit seperti BSN, Tekun dan termasuk kebanyakan produk daripada Bank Negara Malaysia di mana faedah adalah hanya 4% saja. Jadi saya dapati ini adalah ironic ya. Kumpulan sasaran yang hendak dibantu adalah golongan wanita miskin memulakan perniagaan mereka, tetapi mengapa dikenakan kadar faedah yang begitu tinggi ya berbanding dengan kadar pasaran yang lain yang ditawarkan oleh BSN dan juga oleh Tekun. Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, seperti yang saya katakan tadi, dana yang diterima oleh Tekun daripada kerajaan kali yang terakhir adalah pada tahun 2011. Selepas daripada itu, AIM berfungsi menggunakan dana dalaman untuk urusan dan juga pembiayaan. Sebab itu, dana kadar faedah yang dikenakan mungkin adalah lebih tinggi daripada Tekun yang menerima dana secara berterusan daripada kerajaan. Itu satu. Nombor dua, ini adalah tahun pertama AIM diletak di bawah Kuskop dan kita mempunyai satu cara untuk menjalin kerjasama bersama dengan AIM. Dan kerajaan selepas 13 tahun telah memperuntukkan satu jumlah yang besar, agak besar 100 juta untuk pembiayaan. Kita mungkin akan pada masa-masa akan untuk mengkaji semula kadar faedah. Tetapi kadar faedah yang dikenakan sepanjang masa ini adalah kerana menggunakan dana dalaman dan AIM beroperasi secara persendirian. Terima kasih. Jawapan tu belum memuaskan hati Puan Senator Rita. Sebabnya tak dibagi tahu kenapa beza Tekun dengan AIM tu. Dia punya daripada sudut cost of fund tu sendiri kena bagi tahu juga. Sebab itu saya katakan seperti yang itu adalah sebenarnya jawapan bahawa Tekun, kalau kita berbanding dengan Tekun dan AIM, Tekun setiap tahun ada peruntukan di bawah kerajaan untuk membiayai usahawan, untuk membiayai usahawan. Tetapi amanah ikhtiar kali yang terakhir mereka dapat dana adalah tahun 2011. Jadi mereka mohon mencelah Tan Sri Yang Di-Pertua. Mohon mencelah. Saya merujuk kepada bajet tahun 2024 di mana kerajaan memperuntukkan dana 100 juta untuk tahun depan. Mengapakah kadar faedah masih sama? Terima kasih. Itu yang saya katakan. Duit itu belum keluar. Belum keluar. Kita belum lulus lagi. Sebab itu saya telah memaklumkan Dewan Yang Mulia ini. Ini adalah kali selepas 13 tahun baru AIM dapat peruntukan dan dana yang digunakan selama ini untuk menampung kos pembiayaan dan juga kos pengurusan. Tidak sama dengan agensi-agensi yang lain. Memandangkan kita telah dapat satu jumlah yang agak besar, saya telah memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa AIM mungkin akan menengok balik kadar
kadar faedah yang dikenakan untuk masa yang hadapan. Jadi untuk masa belakang itu adalah jawapan, dan untuk masa ke hadapan jawapan saya adalah AIM akan menengok balik kadar faedah. Tak apa Yang Amat. Bagi pejabat saya nanti saya perjelaskan. Silakan Yang Amat. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya ingin bertanya, adakah pihak kementerian mempunyai data peserta-peserta amanah ikhtiar yang dari B40 telah berjaya ke T20? Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, ini permintaan untuk dana adalah sangat terkeluar daripada soal asal. Saya boleh dapatkan data itu sekiranya ada dan akan memberikan kepada Tuan Ahli yang berhormat.